Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Fakrullah. Saya Qayyim Irfan bin Muhammad Nasir. Nama saya Saiful Azwar bin Sa'arif. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Zuki. Nama saya Muhammad Haikal bin Nur Azman Rizal. Nama saya Faiz Azwan bin Izani. Okey, hari ni kami nak cakap pasal ikan talapia. Ikan talapia ni boleh dikatakan agak famous jugalah, especially kat Malaysia. Selain daripada ikan siakap, ikan kerapu, biasa kita dengar ikan talapia apa? Masak 3 rasa, masak steam 10 rasa, 20 rasa. Faham? Okey, hari ni kita bukan nak cakap pasal cara nak masak ikan talapia. Kita bukan nak cakap tentang cara untuk membuat resepi masak 3 rasa ataupun apa-apa. Cuma kita nak cakap tentang apa itu ikan talapia. Okey, di Malaysia terdapat 2 spesies ikan talapia yang diketahui sekarang ni, iaitu ikan talapia hitam dan juga ikan talapia merah. Bagaimanapun, terdapat lebih kurang 30 spesies ikan ini dari jenis yang sama di seluruh dunia. Talapia merupakan spesies ikan yang mudah hidup, di samping mempunyai daya tahan yang tinggi. Metabolisme lah. Ianya menjadi pilihan utama peternak ikan air tawar. Di Malaysia, ikan talapia hitam banyak terdapat di kawasan Lombong dan juga kolam tebiang. Mungkin disebabkan oleh faktor di atas selain kadar pembiakan yang banyak. Talapia juga dikatakan menjadi ikan tangkapan yang penting di Afrika dan Liven. Dikatakan asal usul ikan ni adalah dari negara tersebut. Ikan talapia hitam ataupun nama saintifiknya Oreochromis niloticus merupakan ikan dari Sungai Nil. Ikan ini mula dijumpai di Malaysia pada tahun 1969 dan tersebar dengan meluas di beberapa daerah, terutamanya di kawasan sawah padi. Okey, ikan talapia merupakan ikan ketiga penting dunia selepas ikan kap dan salmon. Pernah dengar kan ikan kap dan salmon kan? Dengan pengeluaran sebanyak 1,505,804 tan metrik pada tahun 2002, merupakan projek aquaculture yang penting di negara-negara dengan iklim sederhana seperti ASEAN, terutamanya di Malaysia. Di zon sederhana, peternakan ikan talapia memerlukan tenaga bagi memastikan air kepada suhu tropika. Kebiasaannya menggunakan haba sampingan dari kilat dan loji kuasa. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang ikan talapia. Seterusnya ialah nama-nama ikan talapia. Terdapat beberapa nama-nama lain ikan talapia, iaitu yang pertama di negara Taiwan. Ikan ini dipanggil iaitu wukuo. Ikan tersebut diperkenalkan pada tahun 1946. Ikan talapia di Taiwan merupakan kacukan Oreochromis mozambicus dan Oreochromis niloticus. Ia merupakan ikan yang paling penting di dalam Taiwan dan ia juga dipasarkan di pasaran tempatan dan juga pasaran ekspor. Kebanyakan ikan tilapia di Taiwan diekspor juga ke Jepun dan Amerika. Di China pula, ikan tilapia dipanggil sebagai luo fei berdasarkan dari nama asal ikan ini, iaitu Nil dan Afrika, Niluo dan Velzhou dalam bahasa China. Di Filipina pula, ikan tilapia tersebut disebut sebagai pla-pla.
iaitu pada tanggal 11 Januari 2008 Lembah Cagayan dijadikan sebagai pusat ikan tilapia di Filipina. Penternakan ikan di Filipina juga adalah sangat digalakkan kerana ikan ini digunakan dengan banyak cara, iaitu dengan cara goreng, panggang, singgang atau pelbagai lagi masakan Filipina dan juga masakan di negara kita. Malah juga peternak ikan tilapia juga banyak yang berjaya di negara kita. Okey, seterusnya. Di Amerika Syarikat, pengeluaran ikan tilapia adalah sebanyak 1.5 juta tan pada tahun 2005. Penduduk dengan pendapatan rendah merupakan pembeli utama ikan tilapia untuk mendapatkan makanan sebagai sumber keperluan diet mereka. Kebanyakan ikan tilapia yang diternak di negara ini adalah dari spesies ikan tilapia biru, iaitu Oreochromis aureus. Ikan tilapia semakin hari semakin terkenal pada masa kini. Berbagai resepi masakan tilapia dicipta saban hari. Malah banyak juga dijadikan juadah jamuan kenduri seperti kenduri kahwin dan sebagainya. Tilapia mudah didapati di pasar-pasar, pasar basah, pasar malam dan juga supermarket. Di Indonesia, ikan ini dikenali sebagai ikan nila. Diperkenalkan pada tahun 1969 dari Taiwan. Ada juga yang datang dari Thailand, iaitu nila citralada, Filipina nila gift dan Jepun nila jika. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Indonesia turut menghasilkan spesies baru, iaitu Genetically Super Male Indonesian Tilapia ataupun GESIT. GESIT akan mengeluarkan benih kira-kira 98% hingga 100% adalah ikan tilapia jantan. Kelebihan ikan ini adalah monoseks, iaitu boleh menghasilkan benih ikan tanpa perlukan persenyawaan. Di Arab Saudi, nama ikan tilapia ialah bolti, manakala di Kenya pula namanya dikenali sebagai ngege. Kenakan ikan tilapia. Ada sesiapa di antara anda yang terlibat dengan perniagaan ikan tilapia, sama ada pembeli atau pepegang ikan tilapia merah atau hitam? Kenapa? Maklumat perniagaan yang ingin aku kongsikan kali ini adalah tentang perniagaan ikan tilapia. Apa yang aku hendak kongsikan adalah beberapa maklumat mengenai harga ikan tilapia, ternakan ikan tilapia merah, dapat pinjaman untuk peternakan, panduan membina kolam atau panduan membina kolam ikan kecil dan beberapa teknikal lain yang berkaitan. Harga terkini ikan tilapia. Untuk pengetahuan anda, harga terkini atau pasaran dengan harga tawaran berbeza. Selalunya, harga tawaran lebih rendah daripada harga terkini. Selain itu, harga juga bergantung pada saiz ikan, lokasi tempat dan cara penternakan. Daripada survei aku baru-baru ini, aku dapati harga terbaru ikan tilapia ialah RM5.50 per kg, di mana saiz ikan adalah 700 gram hingga 1 kg seekor. Manakala di Seremban, harga tilapia merah RM8 hingga RM10 kilogram. Pengurusan anak ikan tilapia merah. Dalam peternakan ikan tilapia, pengurusan anak ikan tilapia secara sempurna dapat mengurangkan kos pengeluaran serta memendekkan tempoh masa ternakan kepada 4 hingga 5 bulan. Biasanya anak ikan tilapia yang berumur dalam lingkungan 2 hingga 3 bulan bersaiz 50 hingga 70 cm seekor akan dipindahkan ke sangkar ternakan. Terdapat 3 peringkat pengurusan anak ikan tilapia merah yang perlu diberi perhatian, iaitu peringkat pengurusan anak ikan, pelepasan stok dan pemilihan serta pengasingan anak ikan mengikut saiz. Pengasuhan anak ikan tilapia merah. Anak ikan yang bersaiz 2.5 hingga 5.0 cm perlu diasuh dahulu sebelum dilepas ke dalam sangkar atau kolam ternakan. Tujuan pengasuhan adalah untuk memilih anak ikan yang sihat, cepat membesar dan bersaiz seragam, contoh 50 hingga 70 cm seekor, serta memastikan agar anak ikan tidak terkeluar dari sangkar. Pengasuhan anak ikan tilapia merah boleh dilakukan di dalam kolam tanah dan dalam sangkar menggunakan haba. Tilapia disease. Seperti manusia dan haiwan lain, ikan menderita penyakit dan parasit.
Pertahanan ikan terhadap penyakit adalah spesifik dan tidak spesifik. Pertahanan yang tidak spesifik merangkumi kulit dan sisik serta lapisan lendir yang dikeluarkan oleh epidermis yang memerangkap mikroorganisma dan menghalang pertumbuhannya. Sekiranya patogen melanggar pertahanan ini, ikan dapat mengembangkan tindak balas keradangan yang meningkatkan aliran darah ke kawasan yang dijangkiti dan memberikan sel darah putih yang berupaya memusnahkan patogen. Pertahanan khusus adalah tindak balas khusus terhadap patogen tertentu yang dikenali oleh tubuh ikan, iaitu tindak balas imun adaptif. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, vaksin telah banyak digunakan dalam aquaculture dan ikan hiasan. Misalnya, vaksin untuk pharyngitis pada sel menternakan dan virus koi herpes dikoi. Beberapa penyakit ikan yang penting secara komersial adalah VHS, ICH dan WHEA yang berpusing.